Sambung. Sambung, boleh. Sambung. Boleh charge tak? Charge kan? Jadi ada masuk tak? Mu masuk eh? Seorang masuk eh? Mu nampak? Minta maaf tadi. Oops. Kita apa ni? Ada masalah teknikal jap tadi. Okey, tadi soalan apa? Kita minum cara minum. Cara minum Cara minum kita boleh minum direct bermula 30 ml. Tapi kalau ada orang biasa macam saya sendiri, kadang-kadang kita 100 ml, kadang-kadang lebih. Dan kalau yang masih belum biasa dengan rasa, memang mula-mula kita akan rasa masam, kan? Macam Cik Ahmad Zuelmi, mula-mula dia rasa masam. Sekarang dia 100 ml minum terus je. Sebelum ni dia campur dengan macam-macam buah-buahan. Tak salah sebenarnya, kita boleh campur dengan buah-buahan, jus. Kita boleh campur dengan kopi. Cuma bila kita ambil direct, memang lebih bagus lah, kan? Dia direct, dia tak ada campur dengan bakteria lain dan sebagainya. Yang soalan tentang apa tadi? Anak-anak Okey, siapa yang boleh sebenarnya yang boleh konsum kafe? Tadi Cik Azura Cik Azura ada dalam ni ke? Kita nak cerita sikit siapa yang boleh minum kafe? Okey, Cik Azura terbaik boh. Saja teh boh. Okey. Hopefully Cik Azura dah ada dalam ni. Okey, kita nak soalan Cik Azura tadi, kalau anak boleh minum kafe ke tak? Tak silap saya macam itulah soalan dia tadi. Soalan Cik Azura. Okey, kafe ni memang sangat baik dikonsum oleh kanak-kanak lah. Kanak-kanak yang macam mana? Yang kanak-kanak ni subjektif, kan? Seeloknya kanak-kanak yang dah boleh minum minuman probiotik, sama ada apa sajalah, kan, apa saja di pasaran, dia dah boleh minum kafe. Maknanya dalam umur 2 tahun tu dah boleh. Dan kita bagilah permulaan dalam 10 ml dulu. Saya ada Cik Zuha saya ada masalah gastric gut dan anxiety. Saya dah beli kafe ni, cuma perut saya pedih lepas ambil kafe. Ada cara lain tak untuk minum kafe? Perut pedih ya, Cik. Cik Zuha minum mula-mula berapa ml Kalau boleh saya tahu. Sebab Cik Zuha, kalau boleh saya tahu berapa ml Cik Zuha minum?
cara lain sebenarnya, cara lain untuk minum kafe ni, kita boleh campur dengan buah, kita boleh juga campur dengan madu. Tapi perut pedih tu, sebenarnya kafe ni masam tu 30 ml. Okey. Mungkin cuba dulu dalam 30 ml ni 2 sudu kan. Cuba dulu dengan 1 sudu. Sebab macam saya kata tadi, natural product ni dia ada positive reaction. Bila mengikut keadaan kesihatan kita. Kalau kita dah contohnya orang dah ada dah memang sihat, dia minum kafe 100 ml pun tak ada rasa apa-apa perubahan. Tapi waktu kita bermula dulu, ada satu pakcik masa tu, dia ada, tak silap dia ada diabetik ataupun darah tinggi, dia minum banyak terus, dia rasa macam goyang sikit kan, macam tak balance sikit. So kalau boleh Puan Zuha cuba dulu 15 ml, dan boleh campur dengan madu pun boleh. Boleh campur dengan apa saja sebenarnya, kurma boleh. Apa nama ni, kalau Cik Zuha ambil yang santan tu, campur dengan mango kan, macam pulut mangga, macam style pulut mangga tu pun boleh. Dari segi gastrik dan GERD ni memang alhamdulillah sebenarnya ramai orang dah okey lah kan, bukan nak kata semua, tapi setakat ni yang bagi positive reaction, termasuk yang GERD, kebanyakannya dia diamalkan. Kalau orang GERD ni, saya pun tak tahu kenapa, tapi masa awal-awal dulu, mereka grup-grup GERD ni, dia orang cuba buat test lah. Ada yang minum 30, ada yang minum 50, tapi kebanyakan dia orang bagi feedback kat saya, dia orang konsisten dekat 30. Jadi Puan Zuha, Cik Zuha boleh try dulu 15, dan bila rasa okey, boleh tambahlah pada 30. Saya beli hujung Julai lepas, masih boleh minum ke? Saya simpan dalam peti sejuk. Julai, sekarang dah Julai, Ogos, September kan. Kalau ikut sebenarnya kafe ni 6 bulan dia punya yang kita letak situ kan, 6 bulan. Kalau tidak ada benda asing di dalam, sebab Puan dah pernah buka, kalau tak ada benda asing dalam kafe tu, boleh diminum. Tapi kot lah masa buka termasuk ialah benda-benda semut ke apa ke, wallahu alam kan. So Puan tengok dulu lah. Puan tengok dulu, kalau sebab sebenarnya bila makin lama bakteria baik dia bertambah, sebab suhu peti sejuk kita ni sebenarnya biasanya di atas 5 Celsius. Bermaksud bila atas 5 Celsius, kafe kita ni dia adalah live. Jadi mungkin dia akan bertambah masam, sebab dia menggunakan bakteria hidup. Okey, kita sambung sikit. Siapa yang boleh konsum ni? Kanak-kanak yang boleh, ibu hamil pun boleh. Kalau daripada experience saya, wife saya sendiri sekarang baru lepas melahirkan anak lah, tak adalah baru sangat, dalam 4 bulan. So sepanjang dia punya kehamilan tu, memang boleh dikatakan setiap hari dia mengamalkan kafe susu kambing. Tulang anak pun alhamdulillah sihat. Bila lahir pun okey lah. Maknanya yang kali ni paling mudah lah, alhamdulillah. Okey, dan yang sebenarnya kafe ni, kalau siapa yang masih ada ibu ataupun ayah yang umur
60 ke 70, sebenarnya kalau boleh hadiahkan kafe kepada ibu dan ayah kita. Sebab pada usia 70, sekitar 70-an ni, saya tengok kebanyakannya usus memang banyak yang bermasalah. Pertama. Nombor dua, kalsium. Kafe kita ni kita menggunakan susu asli. Jadi di antara ketiga-tiga produk kita, kalau kalsium yang tinggi ni adalah kafe susu kambing. Jadi bila kita bagi kat mak ayah kita, selain daripada perut dia mudah buang air, yang kedua adalah inilah untuk tulang lah, kan, tulang ni mudah dia nak solat nanti. Bukanlah boleh pulih, tetapi banyak membantu. Okey, jadi maksudnya di sini kanak-kanak, ibu mengandung serta warga emas, maknanya ke semua orang lah. Kecuali baby tu, janganlah baby tu bagi ibu dia lah minum. Okey, jadi sekarang dah pukul apa? 11 tadi dah putus, kita sambung sikit lagi lah. Khasiat kafe. Tadi baru nombor 1. Okey, nombor 2, kafe ni dia boleh membantu normalkan bakteria yang terdapat pada usus pasca pengubatan. Pasca pengubatan ni maknanya contoh kita ialah biasa kita bila kita pergi hospital ataupun klinik, doktor akan bagi kita antibiotik. Ada setengah-setengah patient, ada klinik bagi tahu saya, patient ni dia tak nak antibiotik. Dulu ada juga beberapa doktor yang kata kalau tak nak antibiotik, carilah kafe. Okay, tapi kalau siapa yang dah ambil antibiotik, nak normalkan balik bakteria-bakteria, maknanya dia dah habis kan, kena makan sehingga 5 hari. Habis tu start ambil balik kafe. So kafe ni dia membantu menormalkan bakteria yang terdapat dalam usus selepas dia panggil pasca pengubatan ni, maknanya selepas mengambil antibiotik. Okey, nombor 3, ini mengikut nota saya lah, sebenarnya banyak. Dia meningkatkan fungsi pencernaan dan menyerap nutrisi makanan. Macam mula-mula tadi saya dah bagi tahu tentang fungsi, saya dah share lah, bukanlah nak bagi tahu, sebenarnya saya share aja. Fungsi pencernaan tadi, usus kecil dengan usus besar. So usus kecil ni dia menyerap, usus besar ni dia mencerna. Okey. Lepas tu kita cerita tadi tentang macam mana kafe ni membantu melancarkan buang air. Dia kan macam pelincir kan. Bila kita ambil kafe, maknanya bakteria asid laktik tu, dia kafe ni dapat mengendalikan gerakan mendorong usus besar sehingga membantu penderita sembelit. Maknanya dia macam pelincir lah. Okay, pelincir dia menggerakkan dia menggerakkan so-called hampas tadi. Dan seterusnya, kalau kita nak cerita pasal hampas tu detail lagi sebenarnya. Okay, macam mana kita nak tengok hampas yang bagus dan sebagainya. Okay. Dan kafe juga membantu menyembuhkan dia membantulah kan, membantu untuk gangguan kesihatan seperti diabetik, hipertensi dan juga tumor. Okey. Macam mana dia boleh bantu diabetik, hipertension ni stres lah. Hipertension ni stres. Okey. Sebenarnya di dalam kafe ni dia ada asid amino. Ini kita di dalam kafe dia ada bakteria, dia ada probiotik, dia ada asid laktik, dan dia juga ada, dia panggil apa terms dia, gabungan asid amino.
bioactive peptides, kan. Okey, jadi bioactive peptides ni dia bantu untuk salah satunya dia boleh menurunkan gula dalam darah. Okey, macam hypertension ni, bioactive peptides ni dia merupakan satu hormon. Kalau biasanya orang hormon apa dia panggil hormon penenang, macam tenang kan, serotonin, lebih kurang gitulah bunyi dia. Saya nak kena check balik. Okey, dia macam satu hormon penenang. Okey, dalam masa yang sama, bioactive peptides ni sebenarnya dia banyak jenis. Saya pernah baca dia ada lebih kurang 300, saintis telah menjumpai 336 jenis bioactive peptides di dalam kafe. Ya. Jadi bioactive peptides ni dia boleh menurunkan kadar kolesterol. Dan kita tak ada, orang kata tak ada test lah, tak ada serotonin. Ya, betul, serotonin. Macam mana serotonin. Okey. Tapi syarikat yang khusus, ada syarikat yang khusus buat kafe ni untuk menurunkan kolesterol. Itu syarikat Taiwan. Kita ni buat secara natural. Maknanya kalau dominan bakteria yang ataupun strain yang bantu melakukan metabolisme kolesterol ni, strain tu dominan, maka cepatlah proses tu. Dan sebab kita buat natural, bermaksud contohnya dalam kafe kita ada 40 jenis, contoh 40 jenis bakteria, so-called probiotics. Okey. Bila kita buat natural, ada kalanya yang dominan itu cantik untuk kulit. Ada kalanya yang dominan di tempat lain pula, yang dominan tu untuk kolesterol. Tetapi kesemuanya ada, cuma dominan. Bila dominan maknanya bila dominan tu bakteria strain untuk kolesterol tu dominan, jadi bakteria yang boleh turunkan kadar kolesterol tu dominan, jadi cepatlah proses tu berlaku. Okey. Jadi itu bila kita buat natural. Kesemuanya ada, tetapi dia mengikut keadaan setempat. Kalau bila berubah natural ni, bila berubah condition di Perak, dia akan berubah dominan. Bakteria yang dominan akan berubah. Bila di KL, dia berubah mengikut condition satu tempat. Dia ada banyak faktor lah, suhu dan sebagainya. Okay. Jadi bila kolesterol kita rendah, dalam masa sama dia juga mengurang penyakit jantung, coronary. Okay. Dan yang jarang orang tengok, maksudnya jarang orang share, sebenarnya dia juga mencegah infeksi salur urin. Maksud saya tadi, bioactive peptides ni dia boleh mencegah timbulnya infeksi pada saluran urin kita, saluran kencing lah, saluran urin. Dan yang paling sekarang ni kan kita memang musim COVID, walaupun kita dah habis PKPB, kalau kita tengok sekarang ni COVID ni jangkitan baru ni makin bertambah, dah 3 angka hari ni, tak tahu berapa angka. Tapi kafe ni, di dalam kafe dia boleh meningkatkan, kafe ni boleh membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, immune system. Apa yang buatkan kombinasi asid laktik, vitamin B1, B12, vitamin K, ada kalsium, asid amino ni, dia memang sistem kekebalan tubuh memerlukan ni, kan. Yang membezakan
mana ada satu dua elemen yang belum cukup. Mana kalau adalah vitamin C di dalam, mana kita minum kafe dengan jus ataupun yang mempunyai vitamin C yang tinggi, maknanya dia nearly perfect. Sebab terlalu banyak elemen-elemen vitamin B1, B12, vitamin K ni, iron dan sebagainya yang diperlukan untuk mengoptimal sistem kekebalan tubuh. Dan masa sama kafein ni dia menjaga stamina tubuh. Dia menjaga tubuh supaya tidak cepat letih. Sebab dalam masa sama susu yang kita guna tu, pure milk ni dia bagi energi. Yang bagi energi paling tinggi adalah santan, kafe santan. Okey, jadi saya ingat untuk malam ni boleh setakat ni dululah. Kita test. Mungkin buat permulaan ni seminggu sekali InsyaAllah kita bersiaran langsung live di Facebook. Kalau ada apa-apa boleh juga bagi komen di ruang ni. InsyaAllah admin saya dan juga rakan-rakan akan tengok di sini. So, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.